Okey, kalau macam ni kita start dululah. Sementara kita tak boleh tunggu yang lain kan kalau yang lambat. Okey, yang ada ni 10 orang dah kan? So jadi nak ni Kak Ina present terus ke atau you all ada agenda you all? Kak Ina salah seorang daripadanya saja. Kalau Kak Ina nak present terus pun boleh, tapi baik tunggu Sarizan ada kan? Sarizan thyroid kan? tapi saya try call dia pun dia tak angkat. Rasa-rasa dia tak dapat join. Mungkin rasa-rasa dia tak dapat join. Okey, tak apa, kita proceed je dulu, mungkin along the way nanti dia akan join lah. Saya harap macam tu. Okey. Jadi saya nak bagi salam. Okey. Assalamualaikum. Kalau saya bagi kata ucapan dululah. Boleh. Boleh ke Kak Ina? Okey, ini sisi punya meeting lah. Aluan. Kata alu-aluannya. Siapa yang cakap tu alu-aluan tu? Barun duk sebelah. Barun. Okey, lama tak nampak Barun. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini petang ni petang yang diberkati Allah. Kita ada majlis ilmu pada petang ni yang saya adakan untuk sebenarnya untuk pesakit-pesakit yang ada masalah thyroid. Okey, thyroid dalam kumpulan saya sendiri, kami punya kumpulan Kak Ina nama dia JTF. Nama apa? JTF. JTF. Itu nama apa maksud dia? Dia bukan Johor to Freedom tu. Dia Journey to Freedom. Oh, Journey to Freedom. Okey. JTF. Betul memang betul. So ini adalah kumpulan kami yang kami gelarkan sebagai JTF. Dia tak ada kaitan apa-apa dengan Johor ke apa, tak ada. Johor tak fed up. Johor tak fed up. Bukan. Itu bukan. Bukan. Journey to Freedom juga. Okey. So hari ini topik dia ialah thyroid. Jadi saya nak adakan sedikit penerangan tentang thyroid bagi orang yang tidak tahu. Mungkin ada kat sini yang tak ada kaitan pun dengan thyroid. Mungkin datang sini pun sebab nak belajar. Jadi saya share saya punya slide. Mana slide dah? Tadi ada. Sekejap Tadi saya dah buka dah, lepas tu tutup balik. Okey. Mana tadi? Okey, nampak Nampak tak? Nampak. Alhamdulillah. Nampak tu maksudnya mungkin panjang lagi umur tu. Mudah-mudahan. Okey. Hari ini topik ialah masalah thyroid dan kaedah untuk menguruskannya. Okey. Double apa? Tutup mic. Tutup lagi. Oh tadi. Okey, tak apa, biar. Cara ada bergema ke? Saya punya suara ada sikit kan? Sebab komputer dekat-dekat. Clear je. Clear je Okey. Okey, apakah itu thyroid? Okey, thyroid ialah sejenis kelenjar yang dinamakan kelenjar endokrin lah, yang menghasilkan hormon yang dinamakan sebagai hormon thyroid. Okey. Kelenjar thyroid ni dia berada di leher. Dia berbentuk seperti H. Terdiri daripada lobus kanan dan lobus kiri yang disambungkan dengan satu bahagian thyroid nipis yang dikenali sebagai isthmus. Okey. Kedua-dua lobus ini terletak di hadapan saluran pernafasan anda dan ia bersaiz normal dan biasanya tidak dapat dilihat dan dirasa. Okey. So bendanya macam ni. Ni macam ni rupa dia. Okey. Kelenjar thyroid. Setiap orang adalah seorang yang normal tu ada kelenjar thyroid seperti ini. Bentuk H kan? Kalau perasan. Okey. Penyakit thyroid berpunca daripada sistem antibodi yang menyerang thyroid. Organ thyroid tu maksudnya ada kita punya sistem antibodi yang menyerang dia. Lepas tu dan masalah ini biasanya menyerang wanita. Orang perempuan lah. Okey. Thyroid ni sebenarnya
kebanyakan dia ada dua keadaan, iaitu hyperthyroid ataupun hypothyroid. Okey. Dan kedua-duanya berpunca daripada autoimun. Okey. Maksudnya kalau kata kalau hypothyroid, dia dikaitkan dengan satu penyakit yang dinamakan sebagai grave disease. Tapi kalau hyper dipanggil sebagai Hashimoto disease. Okey, hypo lah. Yang itu tadi hyper, yang ini hypo. Okey. Apakah fungsi hormon thyroid? Okey, hormon thyroid ni sangat penting yang diperlukan oleh tubuh badan untuk tumbuh besaran. Okey, perkembangan dan metabolisme badan, dan ia menentukan kadar fungsi organ dalaman. So ini sangat penting. Kalau tak ada hormon thyroid yang mencukupi, so kita punya fisiologi badan tidak dapat fungsi dengan baik. Dan penyakit thyroid selalunya akan memberi impak negatif kepada fungsi jantung. Jadi itu saja saya punya penerangan sedikit, sedikit penerangan tentang penyakit thyroid. Jadi saya saya ingin mengambil peluang ini untuk berikan kepada Kak Ina untuk teruskan kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, Kak Ina pun tak sempat sangat nak prepare, cari slide yang lama tak jumpa. Agaknya kat laptop lain. Dah share ke? Dah nampak ke? Anizam? Dah nampak? Tak dengar tak suara Kak Ina? Nampak. Alhamdulillah. Okey, so sebenarnya kita bubuh je nama thyroid. Thyroid ke, kencing manis ke, darah tinggi ke, dalam konsep kita merawat penyakit secara holistik ni, kaedah dia sama je. Sebab itulah kita boleh explain semua penyakit tu boleh mula dengan benda yang sama. Lepas tu baru kita boleh khusus kepada masalah tu dengan testimoni. Sebab jadi kalau contohnya kalau kita nak cerita kencing manis, kita boleh topik kencing manis tapi start dia sama juga. Contoh macam ni lah kita tengok. Okey, bagaimana kita urus kencing manis, thyroid dan lain-lain dari segi sainnya. So sekarang ni kita tertanya-tanya lah, boleh sembuh ke masalah thyroid saya ni? Ada harapan ke saya berhenti ubat? Boleh baik ke masalah buah pinggang saya? Ada harapan ke saya berhenti dialisis? Okay, boleh baik ke masalah kencing manis? Ada harapan ke saya berhenti ubat? Jadi sebenarnya dalam kita membaik pulih tubuh badan kita secara holistik ni, penyakit apa pun insya-Allah boleh. Sebab kita bukan apa yang kita makan ni, iaitu linzi ni, bagaimana linzi urus ni. Linzi ni dia bukan ubat, dia bukan suplemen. Kena faham tu. So linzi ni adalah makanan sihat, makanan berfungsi. Jadi kita kena faham fungsi linzi tu. Jadi kita boleh explain lah dalam segala bentuk penyakit kalau orang minta kita tanya. Kalau orang minta kita explain. Jadi kita macam relate linzi tu dengan penyakit tu. Macam ni. Kak Ina selalu akan guna slide ni dulu. Okay. Kita explain dari segi slide ni macam mana linzi tu berfungsi. Kandungan, berkesan dan fungsi linzi ni kepada tubuh badan kita, tak kisah penyakit apa. Okay, so dekat sini kalau kita boleh faham satu keping ini, sebenarnya dah terjawab lah penyakit apa pun yang kita ada. Cuma nak meyakinkan lagi ia boleh tu, kita carilah orang-orang yang dah sembuh, bagaimana dia makan, dosis dia berapa lama dia makan. Jadi setiap orang tu berbeza sebab mungkin Ida dah makan ubat 20 tahun. Kita jumpa kes yang lain mungkin baru 5 tahun. Kita jumpa kes ni mungkin baru nak start ataupun dah makan ubat dah tapi masih ada lagi kelenjar thyroid ni. Jadi kat situ tu memang kita menggunakan pengalaman yang ada lah untuk kita bantu mereka. Tapi asas dia sama. Kita kena faham ini. Kita kena faham fungsi linzi ni. Jadi ahli yang ada 10-11 orang ni,
Kak Ina nak tanya, sejauh mana you all faham slide ni? Rasanya Yuli pun kerap juga dah explain dalam meeting kan? Boleh tak kita communicate? Kita buat santai-santai je. Sejauh mana you all faham benda ni? Ataupun macam begitu-gitu sajalah, tak betul-betul mendalaminya. Ada tak siapa nak share dulu sebelum Kak Ina bercerita benda ni? Yuli boleh? Siapa ada dalam ni? Cakaplah, kita cuma nak bagi faham. Nuha ada, Farah ada, Dila. Dila, Farah, Nuha kan? Farah, Nur Faraha kan? Farah ni kan? Mana dia? On camera sikit. On video. Nuha. Okay, so Farah mana? So far you all faham tak setakat ni? Jadi ini peringkat mula kalau you all nak faham lah, contoh macam Ida yang ada masalah thyroid tadi, walaupun kita kata kat sini kan, okay, tadi Nizam dah kata thyroid ni sebenarnya puncanya adalah autoimmune. Sebab dia ada dua jenis, hyperthyroid dengan hyper dan hypo. Jadi imun sistem juga yang relate dengan tu. So kalau kita tengok kat sini, kandungan berkesan dan fungsi linzi ni, kandungan yang pertama ni, triterpenes ni, melaraskan daya imuniti ni. Maksudnya yang tinggi diturunkan, yang rendah dinaikkan. Jadi sebab itulah kita berani memberi orang kata harapan lah kepada semua pesakit autoimun. Ada harapan untuk sembuh sepenuhnya dengan mengamalkan linzi ini, insya-Allah. Itu dari segi sains dia. Sebab triterpenes ni boleh melaraskan daya imuniti kita. Jadi semua penyakit autoimun, insya-Allah kita boleh laraskan. Sebabnya kalau autoimun tadi adalah kecelaruan imuniti. Kalau siapa tengok video yang Ustaz Syah bagi tu, kalau dia tengok dalam tu ada salah satu situasi tu yang mana sel dia membelah dua dari sikit jadi banyak tu kan. Itu sel T lah. Nak cerita sel T tu membelah jadilah sekali satu rangkaian yang sangat besar. Jadi kecelaruan imuniti tu, komunikasi, kalau kita tengok kat video tu, gambaran dia macam tu lah, banyak line-line komunikasi atau line-line saraf lah, telefon lah dalam badan kita ni nak berhubung antara satu sama lain. Jadi bila ada problem di situ akan berlakulah kecelaruan imuniti. Jadi sebenarnya kita bukannya nak kena pergi urus kelenjar thyroid tu dulu. Imuniti pun kita kena. Sistem yang tadi pun kita kena laraskan, kita kena betulkan, kita kena buang segala yang sumbat-sumbat saraf tu. Benda-benda tu secara keseluruhan tubuh badan kita. Kita kena baik pulih. So bila triterpene ni boleh melaraskan daya imuniti, so maksudnya semua penyakit autoimun insya-Allah boleh. So ini kalau secara lebih dalamnya di sel T lah kita kena bincang untuk melaraskan daya imuniti ni. Itu yang pertama orang kata fungsi linzi ni, keupayaan linzi menyelesaikan masalah ni. So jadi maksudnya kalau linzi boleh melaraskan daya imuniti, kita ada satu senjata yang sangat hebat. Kerana kat hospital pun ini dia orang angkat tangan. Hanya yang dia orang boleh bagi adalah steroid untuk menyelesaikan masalah autoimun ni. Okey, so linzi kita dikaji secara saintifik boleh melaraskan daya imuniti. Jadi kita bacalah ni bab 3 tadi, faham betul-betul untuk kita yakin dan menyampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, itu satu part. Part yang seterusnya, so triterpenes ni boleh bersihkan ni, mempergiatkan pawatan trombos, mengurangkan kolesterol ni sebab dia boleh rawat hati kita. Tu. Kalau kat sini kita bolehlah cerita dia boleh buangkan segala kolesterol. Kadang-kadang yang putih ni bukan toksik pun, itu adalah inflammation, keradangan. Jadi kita kurangkan intake benda-benda yang boleh koskan keradangan yang tinggi dalam badan kita. So kadang-kadang orang masalah jantung tersumbat ni pun disebabkan salur darah dia ni banyak inflammation berlaku di salur darah. Jadi susah nak rawat. So kalau kita boleh laraskan daya imuniti, maksudnya kita boleh rawat keradangan tadi. Okay, so jadi dia boleh buang segala, kalau ini kolesterol lah, lemak, trombos, so triterpene ni boleh buang semua benda ni. And then boleh pergiatkan perawatan trombos ni, salur darah ni. Jadi kita kena bayangkan kalau orang ada masalah pankreas, masalah thyroid, jadi masalah buah pinggang, jantung, dalam organ-organ tu semua ada jaringan salur darah.
Sebab tu kita kena bersihkan salur darah ni satu tubuh badan untuk merawat organ apa pun dalam badan kita. Jadi kalau kita rasa kita ada masalah thyroid, benda ni ada maybe dalam organ thyroid tu. Sebab tu thyroid tu jadi kurang oksigen sampai kat dia, jadi sel-sel dia jadi problem, lama-lama sel-sel dia mula rosak lah sekali, organ tu rosak. Jadi kita kena bantu baik pulih ataupun bersihkan salur darah. Jadi tratepin ni boleh buang segala kolesterol, segala lemak dan boleh larutkan trombos ni. And then bila semua benda ni dah keluar, dia boleh pergiatkan kekenyalan pembuluh darah. Jadi maksudnya dalam organ kita tadi, salur darah, kalau organ yang contoh macam liver, selalu orang sebut liver mengeras. Maksudnya salur darah dia pun mengeras lah. Kan daripada liver kita fatty liver, dia akan jadi cirrhosis, lepas tu dia akan jadi cancer ke whatever. Masa mengeras tu maybe salur-salur darah dalam tu juga mengeras. So kalau kita bersihkan, buang semua benda ni, kita kenyalkan balik pembuluh darah ni, memang akhirnya dia akan pelan-pelan satu salur darah kita baik pulih, satu persatu kekenyalan dia dah baik. Endingnya memang kekerasan liver ke apa ke tadi jadi elok lah. And then bila itu buang segala toksik di dinding salur darah, and then kita bersihkan salur darah ni, kenyalkan pembuluh darah ni. Jadi sekarang salur darah kita dah dibaik pulih, satu tubuh badan kita. Dan of course lah bila salur darah kita dah elok, segala trombo dikeluarkan, so darah kita boleh mengalir dengan baik. So kita dah urus satu perkara yang sangat rumit dalam badan kita, iaitu salur darah dan komposisi darah tu sendiri. Jadi bila komposisi darah ni bagus, salur darah kita pun bagus, satu tubuh badan kita, kita bersihkan salur darah ni, kita dah berjaya urus satu perkara yang sangat hebat. Jadi pelan-pelan kesihatan kita boleh dikembalikan. Okey. Itu tentang salur darah. Okey, maksudnya tratepin ni yang pertama melaraskan daya imuniti, yang kedua urus salur darah dan darah, yang ketiga ini mempergiatkan fungsi nyah toksik hati, rawat organ hati sampai sembuh. Bila hati kita bagus, kita tak akan alah apa-apa lagi. Sebab tu semua penyakit yang berkaitan dengan alergik ni ataupun eczema ni, insya-Allah boleh sembuh 100%. Kalau kita betul-betul amalkan linzi ni. Okey, itu tratepin. Kandungan yang kedua ni kita panggil polisakkarat makromolekul. So boleh kuatkan imun sistem. Yang ni yang terlalu kuat diturunkan, yang rendah dia naikkan. So yang ni bantu lagi naikkan yang rendah. Okey, ini bila imun sistem kita dah bagus, kita boleh buang segala radikal bebas dalam badan kita, sel-sel yang rosak. Jadi sel-sel yang rosak ni ada merata lah. Sepatutnya sel rosak, sel tua tu kena keluar dari badan kita. Barulah salur darah tu boleh cantik dan komposisi darah kita pun cantik, oksigen sampai, nutrisi sampai, sel-sel kita boleh kata grow dengan healthy. Jadi semua organ kalau berlaku macam tu, day by day organ kita dipulihkan. Kalau kita jadi kalau orang yang dah buang thyroid, kita jangan fikir pasal organ thyroid tu. Buah pinggang kita, maybe kelenjar-kelenjar yang lain yang menyumbang hormon kepada badan kita. So proses dia sama juga. Buang segala toksik kat salur darah ni, baik pulih kekenyalan salur darah ni, and then satu persatu organ-organ kita akan dibaik pulih. Okay, so bila imun sistem kita bagus, buang semua radikal bebas, sel-sel yang rosak dikeluarkan. Jadi bila dah keluar sel yang rosak ni, dia tak merosakkan sel yang lain. Kalau kita imun sistem kita tak bagus, yang ni tak dikeluarkan. Jadi sel ni tak mati tau. Sel ni dia berubah saja daripada struktur asal dia. So jadi dia bila sel ni ada lagi, walaupun dia tak, maksudnya sel ni cacat lah. So dia boleh grow, berkembang dengan bentuk dia. Tu yang nak jadi tumor sana sini tu. Sebab itulah kita kena pastikan imun sistem kita bagus untuk buang radikal bebas ni. Itu yang pertama. Yang kedua dalam polisakkarat ni boleh buat, bantu tumbuh balik sel. Yang ni buang segala toksik, yang ni bantu tumbuh balik sel. Jadi semua organ dalam badan kita, sel dia mati dan bertumbuh. Kecuali sel otak. Jadi maksudnya semua organ ada harapan untuk sembuh balik. Sebab tu kita ada testimoni yang dah insulin boleh berhenti insulin. Yang dah kata dialisis boleh berhenti dialisis. Yang dah makan ubat darah tinggi boleh berhenti ubat-ubat tu semua. Sebab sel-sel kita boleh bertumbuh dan organ tu boleh sembuh. Dan akhirnya satu tubuh badan kita boleh pulih. Jadi benda ni kita kena amalkan untuk satu tempoh yang panjang.
Kita bagilah masa kat badan kita. Kalau kita boleh istiqomah dengan ubat hospital 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, baru kita jumpa Lindsay, kita istiqomah juga dengan Lindsay. Kalau orang tanya, sampai bila nak makan? Kalau ubat hospital pun kena makan sampai bila-bila. Lindsay ni makanan sihat. Kita memang kena makan. Apa salahnya kita makan makanan yang sihat? So makan sampai bila-bila. Berapa banyak tu bergantunglah kepada kemampuan kita dan keperluan badan kita. Anggap ia satu makanan yang sihat. Maksudnya satu makanan yang badan kita perlu. Satu makanan ni maksud dia macam ni. Sebenarnya memang fitrah badan kita ni kita kena makan. Lepas tu kena buang. Bila kita kena makan, kita cari makanan yang baik-baik, makanan yang kualiti, kita cari makanan yang nutrition tinggi. So kalau kita amalkan produk Shonghu, contoh macam lekto dia, soya dia, fiber dia, pagi-pagi tu kita makanlah sebagai sarapan pagi. Kita dah orang kata mengambil satu makanan yang cukup nutrisi. Jadi kita kena makan sampai bila-bila lah. Sebab kita nak cukupkan nutrisi badan kita. Okey, nukleosidal enzim pula boleh mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. So jadi maksudnya kalau kat sini darah kita sangat toksik, sangat pekat. Kalau yang ni darah kita ni tak berapa, pelekatan dia tak berapa bagus lah. So kita boleh kata darah kita cair, tak cukup platelet dan sebagainya. So nukleosidal enzim ni membantu untuk menormalkan kepekatan darah tu. So orang yang darah rendah sangat-sangat sangat-sangat baguslah untuk dia. So kalau kita tengok kat sini, tritepins buang semua benda-benda ni untuk jadikan kepekatan darah tu rendah, normal balik. Kalau nukleosidal enzim untuk menambahkan kepekatan darah tu. So jadi enzim ni berfungsi dua hala. Orang darah tinggi yang ni, orang darah rendah yang ni. Kalau kita makan ubat, kalau orang darah tinggi makan ubat cairkan. Kalau orang darah rendah makan ubat pekatkan. So kalau kita tersalah ubat, tertukarlah suami isteri kata ubat yang berbeza tertukar, memang kubur sebelah-sebelah. Sebab dia ubat, dia fungsi dia khusus. Kalau macam kita tak, dia buat dua hala. Itu senang kalau kita nak cerita enzim ni kepada orang lain. Okey, seterusnya protein Z8 ni melaraskan daya imuniti. Bantu lagi tritepin punya kerja. Kita fahamkan ni penyakit apa pun boleh settle. Okey, kita tengok kat sini. Kenapa tak bergerak? Okey, kita tengok kat sini. Kesimpulan dia, enzim yang kita makan ni bersihkan segala toksik di celah-celah sel dan baik pulih sel, organ, sistem dan satu tubuh badan. Jadi kalaulah buah pinggang, celah-celah sel di buah pinggang. Kalau jantung, celah-celah sel di jantung. Kalau kaki-kaki salur darah, tangan-tangan semua lenguh, di kawasan-kawasan tu. Akhirnya semua organ dibuat pulih dan sistem kita jadi bagus dan badan kita pun satu tubuh badan kita jadi elok. So kita nak makan yang mana? Startlah dengan apa yang mampu. Fungsi semua benda ni sama je. Buat kerja ni. Salah satu dia lah, dia ada yang khusus untuk setiap. Contoh macam teh, kopi ada khusus dia juga. So enzim yang ni pun ada. Kalau enzim target tu pun ada khusus dia. Tapi secara general dia, ini kalau kita nak cerita kepada rakan-rakan. Bersihkan toksik di celah-celah sel, baik pulih sel kita tu, buang yang dah tua, bantu tumbuh balik sel, sampailah organ kita sembuh, sistem kita sembuh dan satu tubuh badan kita sembuh. Kalau kita mula dengan teh, kopi pun boleh, akhirnya kita upgrade time to time sampai kita dapat makan pagi tu. Kalau boleh YKK. Start flush badan kita. Okay, so ini kita dah discuss semalam kan, tentang pensijilan, tentang autoimun. Kita boleh ambil satu masa kita discuss topik ni betul-betul. Okay, so ini sistem badan kita. Kalau kita nak discuss tentang kecemasan, kita discuss organ pankreas. Kalau kita nak discuss tentang masalah ni, kita ambil gastro-usus. Macam tu je. Tapi benda ni juga yang kita present tau. Sebab bersihkan segala toksik di celah-celah sel ni. Sel perut ke, pankreas ke, usus ke, hempedu ke, hati ke, sama je. Dan apa yang kita discuss ni, memang kita dapat persijilan pun. Jadi ini jangan risau. So semalam kita dah discuss panjang lebar. So kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya pembentukan badan kita ni, kalau kita tengok, kalau hospital, dia settle terus di organ ni. Kadang-kadang di sistem terus bila ada masalah. Kalau kita sampai ke sini, dekat sini kita pun tak mampu. Sini satu benda yang lain kita kena study, dan Kak Ina pun dah study pun benda ni. Memang kita di sini kalau you nak study sampai atom ni, dia melibatkan frekuensi badan kita.
Jadi kita perlu jugalah study lah geopolitik stress, elektromagnetik bumi, kedudukan rumah macam orang Cina kan, dia tengok juga feng shui tu orang panggil apa, rumah tu bagus tak bagus kedudukannya. So yang tu kita kena ubah juga untuk, sebab tu Kak Ina kalau rawat orang yang sangat serius malam-malam, Kak Ina suruh tukar, jangan duduk rumah tu. Duduk tempat lain sekejap. Maksudnya kalau duduk beli atas, tukar duduk beli bawah. Sebab radiation ni, ini kalau ini kita discuss dari segi radiation. Kita makan linzi, kita pulih sampai sini. Bersihkan sampai celah-celah sel, tisu, organ, sistem dan satu tubuh badan. So kalaulah kata radiation tempat kita tu kuat sangat, contoh kita tengok ada tempat jana kuasa elektrik. So kalau rumah kita di situ, pindahlah. Kalau tak, memang baik sakit balik. Sebab di sini kalau you all study lebih detail apa kat sini. Elektron, proton, spin dia berputar. So benda tu boleh berubah tak? Bila kena radiation. Radiation tu elektromagnetik bumi tu. Jadi kadang-kadang kita rawat tak baik-baik, kita kena tengok juga struktur ni. Tambah nak datang 5G ni, Kak Ina kata tak tahulah kita kena makan energi berapa banyak. Dia sangat terkesan kepada badan kita di sini. Kepada pergerakan atom tu yang menghasilkan frekuensi tu. Tapi tak apa, hari ni kita discuss linzi kan, sudah tisu, daripada sel, tisu, organ, sistem dan satu tubuh badan. Akhirnya semua, kalaulah kata kita tak ada kerosakan di sini, so satu tubuh badan kita ni boleh pulih. Kat sini ni ikut penyakit lah. Kalau you nak discuss kencing manis, sini adalah pankreas. Maksud dia macam tu. So kalau you nak discuss pasal organ gastro usus, you boleh detailkan lah, nak tengok rawatan dia sampai celah-celah sel tu, sampai celah-celah ni lah. Kalau dalam perut kita tengok, nak keluarkan dia sampai celah-celah ni toksik dia. Jadi sebab itulah kalau makan 2-3 hari atau sebulan dia 3 kotak, dia komplain tak baik lagi, itu standard lah. Sebab kita kena bagi masa. Tengok macam Nizam semalam pun nak dapat good result betul berapa lama. Sebab kita kena bersihkan sampai sini. Celah-celah dan bantu baik pulih balik. Sampai kalau YKB tu sampai sel darah sendiri. Kita baik pulih. Itulah power tak power lensi kita. Kita ambil tahu benda ni dari semasa ke semasa, akhirnya kita akan faham lah. Okay, so thyroid tadi ni sampai dah tunjuk gambar thyroid tu. So kita tunjuk kat sini kan. Kalau you tengok gambar thyroid ni, tengok banyak tak salur darah kat sini. Salur darah yang warna biru, warna merah ni ada makna dia. Satu bawa oksigen, satu tak bawa oksigen. Jadi kalau kita nak rawat benda ni pun, yang ni duk sumbatnya jadi apa? Kita makan hormon tu, kita bukan rawat benda ni pun. Kita makan hormon, jadi masuk dalam darah ni, so bacaan hormon tu saja yang bagus. Tapi yang ni tak baik pulih. Sebab itulah kena makan hormon tu sampai bila-bila. Faham tak? Jadi kita makan linzi, kita rawat ni. Organ ni, kita baik pulih sampai celah-celah sel ni. Kita keluarkan sel-sel yang rosak. Kita tumbuh balik sel-sel yang mana perlu. Jadi dia mengambil satu masa lah. Membesar. Lepas tu salur darah ni pun kita kena bersihkan. Oksigen kena lalu kat sini. Jerit anak Kak Ina. Dengar tak suara mereka? Ashraf diam sikit Ashraf. Okey, jadi you kena faham macam ni. Jadi linzi tu rawat ni, salur darah ni semua, buang segala toksik kecil-kecil. Akhirnya memang kalau sini semua dah bersih, oksigen sampai, nutrisi sampai, sel yang mati dikeluarkan, sel yang tua dikeluarkan, semua tak organ ni? Boleh sembuh tak logiknya? Memang boleh sembuh. Okey, kita boleh berhenti pun makan ubat. So jadi kalau organ ni kita dah buang, so kalau kita buang semua, kita jaga organ-organ lain lah. Tapi kadang-kadang doktor dia potong separuh je. Jadi masih ada sebahagian lagi yang boleh kita bantu untuk menghasilkan hormon secara naturally dalam badan kita. So, jadi kelenjar tu yang macam ni. Jadi, thyroid ni terdiri daripada sel-sel, tisu dan organ. Kan? Organ ataupun kelenjar kalau kita kata. So, ia terdiri juga daripada jaringan salur darah. Jadi sebab itulah kita kena rawat sampai salur darah ni untuk kita betul-betul rawat organ thyroid ni. Memang kita boleh bagi harapan sepenuhnya bagi yang belum buang thyroid ni, memang tak payah buang. Kalau bengkak pun tak payah buang. Sebab kira ini kita discuss thyroid kan. So adik Kak Ina tonsil. Memang bengkak sampai dua-dua belah. Doktor kata kalau tertutup boleh mati dan tu. Dia menakutkan kita untuk buang. Tapi Kak Ina kata kalau nak mati tak bengkak pun mati, betul tak?
Kalau dah sampai time tak bengkak pun sampai time tu. So kalau tak sampai lagi masa dia bengkak pun takkan pergi. So caranya adik kena masa tu di Ani ni dia cuma tuang wakil tu lah mulut. Pahitnya masya-Allah lah. Dan nak makan lazy pun dah tak boleh telan, nak minum air pun dah tak boleh sebab bengkak dua-dua belah tu. Masa tu dia dapat healing crisis lah. So dia tuang je wakil tu, kemam je. So bila dia boleh titis air dia, akhirnya selamat pun sampai hari ni. Tak payah buang pun dia punya tonsil dia. Okay. So jadi itu nasihat satu-satu kelenjar ni atau satu-satu organ ni, kita perlu buang toksik lah, buang segala toksik kat sini. Apa sahaja yang sumbat dalam saluran darah dan celah-celah sel tu kita kena keluarkan. Jadi itulah kerja linzi kita. Sebab tu kita dapat muntah lah, dapat macam-macam lah. Ni topik healing crisis kita discuss. Tapi untuk kita sihatkan kelenjar thyroid ni atau apa saja organ yang kita nak rawat dalam badan kita, so memang perkara yang penting kita kena buang segala toksik tu. Sebab tu kita kena jaga gesok usus kita lah, jalan nak keluar toksik tu. Okey? So yang tu itu yang pertama. Yang kedua, kita kena cukupkan nutrisi dia sebab sel-sel kita ni kena makan. Kalau tak cukup nutrisi dia, macam mana dia nak bertumbuh? Macam mana dia nak sihat? Jadi kita cukup nutrisi sebab sel-sel kita perlu cukup nutrisi so baru berlaku proses baik pulih itu dengan cepat. Jadi kita kena makan dengan lengkap. Kena makan dengan lengkap. Okay, so jadi kita tengok kalau kita organ kita ni jadi masalah bila toksik. Orang kata toksik banyak, nutrisi kurang. Kan? So nak sihat, kita kena kurangkan toksik, kita kena buang toksik dan kita kena cukupkan nutrisi. Itu saja. Sangat simple. So dalam produk kita makan hari dah lengkap dah dua perkara ni. Okey, ni sakit, toksik banyak, nutrisi kurang. Nak sihat, so kena cukupkan nutrisi, kurang buangkan segala toksik tu. Barulah kita boleh sihat. Simple saja. Kalau simple pun orang, iya ke boleh rawat satu badan pula tu dah simple. Jadi lalui sendiri dulu. Jangan give up. Pegang, kalau you boleh pegang kata, organ rosak sebab toksik banyak, nak sihat kena buang. Bila berlaku proses nak buang tu, yakinlah dah lalui. Memang kita insya-Allah boleh sembuh. Okey, so kita tengok secara detail sikit lah bagaimana linzi ni boleh mengembalikan kesihatan kita. So kalau kita tengok kat sini kan. So sini semua organ kita, thyroid ke, pankreas ke, jantung ke, dia terdiri daripada sel-sel. Dan dalam tu ada sel yang sihat, sel yang lemah, sel yang mutasi, sel yang mati. Dan ada toksik lah celah-celah tu. Ini gambaran yang kita draw secara ringkas untuk lebih faham. Okey, so linzi, apa yang linzi buat? Dia boleh buang segala toksik ni. Sebab itulah kita dapat berak-berak hitam, dapat peluh, ada yang keluar sampai minyak-minyak, ada yang sampai keluar kahak yang macam-macam warna kan. Kalau orang yang masalah dekat pundi kencing tu, kencing keluar ketul-ketul pun ada, macam darah-darah beku. Ini semua pengalaman Kak Ina monitor. Ada orang yang sampai keluar pasir-pasir, tu semua toksik-toksik keluar daripada badan kita. Benda ni semua keluar. Toksik disingkirkan dan dikeluarkan. Sel yang mati ni dikeluarkan. Sel yang mutasi ni memang kena hapuskan dan keluarkan. Ini yang tadi polisakarat punya kerja. Jadi dia kena buang ni, radikal bebas kita panggil. Okay. Jadi sel yang lemah ni dipulihkan dan sel yang sihat ni diperkukuhkan. Akhirnya organ kita akan sembuh sepenuhnya. Kita nak buat benda ni, kita kena bagi masa yang cukup lah kepada badan kita dan dosis pun kena cukup. Dan kita kena istiqomah sampailah selesai satu persatu masalah dalam badan kita. Okey, so linzi ni sebenarnya ia adalah makanan berfungsi. Makanan sihat. Dia bukan ubat. Dia bukan suplemen. Jadi kita boleh, bila kita kata makanan sihat, makanan berfungsi, kita boleh makan sampai kenyang. Tak ada had. Maknanya 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol. Makan saja berapa banyak larat kita telan. And then linzi ni menyahkan toksik sampai level sel dan bersihkan sel. Keluarkan toksik-toksik dan sel-sel mati. Baik pulih sel-sel lemah. Kukuhkan keadaan badan. Itu fungsi linzi secara amnya. Jadi semua penyakit inilah proses dia. Semua benda, organ-organ kita daripada sel-sel, jadi dia buanglah sel-sel mati, sel-sel sakit dan sebagainya. Faham tak? Ada siapa nak tanya setakat slide ni?
Tak ada Okey, tak ada, kena move on. Okey, so dan seterusnya kalau kita tengok tadi kita kata kena buang toksik tu. Jadi kita kena fahamlah, penting faham sistem gesa usus untuk kita kekal sihat. Sebab gesa usus ni salah satu sistem yang nak buang segala kotoran dalam badan kita. Kalau linzi ni fungsi dia buang segala sel tua, sel sakit, sel mati, toksik. Tapi jalan keluar tu jam gila punya. Tak selesai juga masalah kita. Sebab tu kita kena faham sistem ni juga. Maka linzi tu faham fungsi linzi secara satu tubuh badan dan faham secara khusus tentang sistem ni. Okey, kerana toksik yang nak dikeluarkan tadi ni dikeluar melalui 4 cara saja. Buang air besar, buang air kecil, kulit, kahak dan lendir. Jadi kalau kita rasalah tadi yang angin banyak dalam badan tadi mungkin sebab jam usus, kena uruskan kat sini. Kena study lah macam mana. Kena ambil tahu kalau kita nak sihat. Sebab kalau kita tak jaga sistem ni, ini yang terkesan sangat-sangat. Bila ini terkesan, habislah satu badan kita. Sebab bayangkanlah you all kalau banyaknya najis duduk menapai dalam ni. Kan sebab itulah kalau orang yang lama tak buang air besar, dia jadi sembelit teruk tu sebab air tu disedut naik habis. Jadi dalam ni jadi kering. So inilah yang menderita, dah lah ini menderita, nak berak pun kering keras, susah juga kan. So jadi kita kena fulfill keperluan dia. Okay. So jadi kalau kita tengok, kalau hati rosak, ini selalu kita tunjuk 3 sistem ni terkesan. Lama-lama semua yang warna kuning tu kita dapat lah. Kalau umur kita panjang memang kita akan dapat semua. Bermula dengan sistem ni kita tak jaga, dan sistem ni kita tak jaga, sistem ni rosak dan semua penyakit warna kuning tu kita dapat. Okay. Jadi nak settle dia, inilah lactoberry. Jadi bagi yang dah minum kopi, tambah guna lactoberry untuk kita jaga sistem ni. Okey, kopi dengan lactoberry. Amalkan mula-mula. Kalau kita dah ada duit sikit, ada kemampuan sikit, kita boleh tambahlah teh linzi. Upgrade lah linzi kita. Akhirnya kita akan sihat sepenuhnya. Okey, so kalau kita dah discuss malam pun. So kita jangan risau, memang kita mendapat pensijilan pun untuk rawat sistem badan kita ni. Jadi thyroid tadi, kalau kita nak khusus topik thyroid kan masalah kecerahan imuniti salah satu dia. Sebab kita kadang-kadang kita tak tahu kita hyper ke kita hypo. Kadang-kadang tu hyper, kadang-kadang tu jadi hypo. So senang cerita memang kita ada dua-dua lah. So linzi kita ni memang dah mendapat pensijilan pun menyelaraskan fungsi sel T ni untuk autoimun lah ni. Jadi kalau kita dah ada pengesahan ni, boleh baik pulih autoimun, insyaAllah. Jangan risaulah bagi yang orang ada masalah thyroid yang dah ada hyperthyroid ataupun hypothyroid ni. So kita boleh laraskan imun sistem kita untuk jadi normal. Dan tadi kita kata organ. Kalau organ hati boleh sembuh, kita dapat persijilan rawat organ hati. Organ-organ lain lagi mudah sebenarnya. Organ hati ni kalau hospital, angkat tangan terus. Tak boleh buat apa, dah balik je. Kalau organ jantung ke apa ke, dia belah lagi. Kalau hati semua dah rosak, dia kata tak boleh buat apa. Kalau sikit rosak, dia buang lagi. Derma hati lagi. Kalau satu tu dah rosak, tak boleh buat apa dah, dia suruh balik di rumah. Tapi kita, memang ini kepakaran kita tau. Mendapat pengesahan, pensijilan yang mengatakan hati ini boleh dibaik pulih. Jadi jangan give up. Usahalah. Makan sebanyak yang boleh. Berapa banyak tu, makanlah sampai sembuh. Sebab kadang-kadang kita ingat kita ada masalah thyroid je, masalah tonsil saja. So sebenarnya dalam badan kita semua dah ada problem. So kita makan ni semua sekali jalan je. Cuma berapa banyak tu memang berbezalah seorang demi seorang. So kalau hati kita bagus, memang selalu darah kita tip-top punya. Jadi darah tinggi, darah rendah pun dah settle. Nampak tak? Kita rawat secara menyeluruh. Kita tak fokus satu perkara. Jadi kalau macam Ida, Syahrizan, yang ada masalah thyroid tu. So makan linzi, kepala ingat thyroid. Kalau kita ada fokus thyroid je, bacaan tak bagus-bagus lagi, kita give up. Kita kena fokus secara menyeluruh. Tengok berak kita bagus tak, tenaga pagi-pagi ringan, bagus tak badan, rasa selesa tak, rasa lemau tak. Kan? Kalau itu ada perubahan, maknanya it's work. Bagi masa je pada badan kita untuk uruskan satu persatu sampailah ke masalah utama kita jadi sembuh sepenuhnya. You all bayangkanlah, baby sekecil anak Kak Ina pun, Kak Ina bagi masa 3 tahun.
3 tahun. Kak Ina tak tengok langsung data result. Kak Ina tengoklah, oh nak sekarang nak monitor bacaan dia bagus tak bagus, ambil mula-mula doktor monitor seminggu sekali ambil darah. Lepas tu 2 minggu sekali, lepas tu sebulan sekali, lepas tu 3 bulan sekali. Sekarang ni setahun sekali. Dia tetap nak ambil darah untuk melihat result tu. Jadi Kak Ina kata okeylah, bagus juga kita pun boleh tahu. Kalau bacaan tinggi tambah dosis kan, supaya benda tu jadi, proses tu jadi cepat baik. Kak Ina bagi masa 3 tahun. Dengan disiplinnya Kak Ina bagi anak Kak Ina makan. Sekarang ni dah masa tahun keempat, barulah ikut mood dia lah. Kalau dia tak nak tu pujuk-pujuk, okeylah 2 sharing okeylah hari ni. Kalau tak mesti habis, picit hidung semua jalan. Sebab kita nak dia dapat result tu. Jadi itu orang baby yang kecil. Tambahlah kita yang dah tak tahulah berapa tan toksik ada dalam badan kita kan. Maybe yang dah berkarat ke, yang kalau usus kita yang berlipat-lipat tu maybe ada rendang tahun bila, tahun 80-an, 90-an pun kita tak tahu. Jadi semua benda tu nak keluar. Jadi makan betul-betul bagi masa. Bagi masa berapa lama? Kak Ina selalu kata, bagilah 2-3 tahun. Kan? Janganlah sekejap sangat. Okey, bagi lama sikit. Tapi of course lah dalam masa 2-3 tahun kita bagi masa tu pun kita dah dapat result dah. Contoh macam Ida pun dah mula dapat tenaga dah. Tu salah satu result je lah. Kita tengok kepada tu secara menyeluruh. Okey. So kalau liver bagus, nak baguskan liver, jaga lagi usus. Okey, paling minimal lah. Untuk kita jaga badan kita, tak kisah sakit apa. Kalau boleh, 3 perkara ni dulu. Kalau mampu, tambahlah yang orang kata Lindsay Timpact ni, YK Timpact ni. Kalau semua dalam rumah kita ada 4 perkara ni, dah cukup baik. Jadi dalam masa COVID ni, biarlah yang ni ada, habis tambah. Sebab kita rasa tak selesa je, yang ni lah kena makan. Tak naklah minum kopi je. Kalau boleh masa rasa badan macam nak demam tu, sebab kita tak tahu kita keluar jumpa siapa atau betul ke datang melalui udara ke, kita tak tahu. Jadi rasa je tak selesa, ambil Lindsay ni. Ini cadangan minimum produk yang boleh diamalkan oleh semua orang. Tak kisahlah sakit apa. Okey? Okey, jadi kalaulah kata lactoberry ni kita dah mula ada sikit, kita ada dana lah boleh makan. Kita boleh mula tambah lah soya, fiber, pollen, kita makan shake ni. Inilah nutrisi yang sangat sihat. Kita makan setiap hari satu ni pun jadilah. Kalau kita mampu makanlah tengah hari, makanlah petang lagi. Ini nutrisi sihat. Jadi makanlah sampai bila-bila. Peruntukan setiap pagi satu paket ni pun cukup lah. Satu kotak RM65 ada 30. Cukup. 30 hari. Untuk kita bantu organ-organ kita tu dapat nutrisi yang sihat. Dah Lindsay masuk untuk keluar segala toksik-toksik tu, kita bantu lagi bagi nutrisi yang sihat, barulah organ-organ kita cepat sembuh. Bila organ sembuh, sistem sembuh, akhirnya satu tubuh badan lah boleh sembuh. Okey, ini kita pernah discuss lah dosage ni. So maybe kita boleh buat balik cycle 2 ni. Dosage yang nak makan tu macam mana. So selalunya Kak Ina selalu cadangkan, kalaulah kata sebab tu macam Ida tadi nak start makan Lindsay, kita kata 6 biji ataupun mula sekali 3. Okey kan? 3 YK1 pagi, 3 YK1 petang. Jadilah 6. Tak sakit kalau kita tak sakit. Biasa-biasa saja situasi kita kan. So jadi kita makan 6 biji. So kalau kita makan 6 biji, kita perlu 3 botol lah sebulan. So 270 kali 3. Okey. Tapi kalaulah kata kita nak scan badan kita ni, ya ke aku ni tak ada masalah kesihatan, boleh you nak scan. So ini dosis yang company cadang, kalau kita nak scan masalah kita makan 12 Lindsay satu hari. So sebulan kena 6 botol. Ini kalau kita nak scan, kita kena makan lebih kurang 30 hari, 3 bulan, 90 hari ataupun 120 hari. Okey, kalau kita dah serius, so sedang sakit, so kita cadangkan makan 20 biji. Ini adalah dosis overall. Kalau kronik mungkin boleh 1 botol, 2 botol sehari. Jadi janganlah kita tunggu sampai kita kronik. Kat sini ni kita start. Istiqomah dengan 3 biji Lindsay pagi, 3 biji Lindsay petang. So ada duit kumpul, buatlah scanner sekali. So bila-bila buatlah overall sekali. Cukuplah, tak payah pergi sampai sini. Sebotol sehari. Penat kan Yuli nak habis 1 botol sehari? Tak mampu, orang bagi secara percuma pun nak menelan tu terkebil-kebil mata melihatnya kan. Apa yang dah telan tahulah.
Okey, so kalau boleh kita janganlah sampai ke sini. Okey, so tak apa. Kalau kita dah sakit, kita buatlah apa yang kita mampu sampai satu masa kalau kita dah cukup dana, kita cukup tenaga untuk menguruskan badan kita ni, kita buatlah berapa banyak kita nak. Itu in term of Lindsay. So kalau set perut ni sehari satu kali pun cukup lah. Untuk scanner pun sehari 1 kali. Ini boleh, ini untuk scanner tu sebenarnya inilah yang pentingnya. Ini ni kalau kita ada masalah kita add in. Tapi pada Kak Ina kalau sehari 1 kali ambil orang kata shake ni untuk jaga kesihatan, kos dia 350. Pada Kak Ina kita peruntukkan satu nilai kewangan yang tak beban sangat pun, 350 untuk kita jaga kesihatan. Untuk kita buat yang ni set perut ni. Kalau macam ni kita makan setiap hari, so 350 lah kos yang kita kena peruntukkan. Okey, tempoh rawatan kalau boleh biarlah berterusan. Berterusan kita kat sini bukan macam kita makan ubat tadi tau. Mesti kena disiplin. Berterusan ni katalah pada ketika tu kita ada keperluan yang lain. Kereta nak kena overhaul ke Tamim Bed nak kena peruntukkan duit kat situ bulan tu. Bulan ni tak makan tak apa. Bulan depan kita sambung. Maksud macam tu. Tapi kalau sampai berbulan-bulan tak makan tak boleh lah. Kita nak sihat kan. So jadi tempoh rawatan ni berterusan. Bukan sebab setengah orang bila dah sihat dia mula kata berhentilah tidak minum kopi saja pun kalau tak berapa pada Kak Ina siap perut ni macam jadikanlah amalan. Pada Kak Ina macam tu ya. Okey. So ini Kak Ina tunjuk ini anak Kak Ina Amirul Irsyad hari ke-5. So cuba ya tengok dia makan Lindsay. So ini adalah wakil tu tau. Sebenarnya Kak Ina cari file yang Kak Ina dah buat tu ada detail untuk thyroid dan result Irsyad. So maybe Kak Ina present waktu lain lah sebab Kak Ina tak jumpa cari. Ada file yang dekat komputer lain kot. Tak sempat nak cari tadi. Okay, so ini yang gambar Kak Ina jumpa. So masa ni dia hari ke-5. So makan Lindsay. Tak makan ubat thyroid doktor bagi dari day 1 lagi. Tapi Kak Ina tak bagi sampai hari ni. So sekarang alhamdulillah bacaan thyroid ni sangat bagus. So ini anak Kak Ina yang second life. Ini Amirul Hakim. Ini Asha Amirul Asha. So dia dah makan sendiri dah. Bila dia besar macam tu macam nikmat je cara dia makan, dia sedut saja. Kita nak makan lagi. Tapi sebab dia orang dah biasa kan. Bagi je Lindsay hisap sampai tengok TV. Dia dah biasa. Tapi ini menunjukkan Lindsay kita ni sangat selamat. So kalau boleh lah kita nak semua ini sebenarnya 3 biji Lindsay YK. So kalau 3 biji Lindsay paling 6 biji kita kena 3 botol. Kalau 3 biji ni 1,5 botol lah. Kalau you all ada macam Kak Ina 7 anak, suami, isteri, mak. Kalau seorang 3 botol cuba kira. Tapi kita semua nak sihat kena. Peruntukkanlah. Kerana keperluan inilah menjadi satu motivasi kat Kak Ina untuk terus mencari dana agar kita boleh makan dengan tak ada rasa terbeban. Kalau kita kerja light, kalau kita kerja dapat duit daripada pekerjaan kita tu, duit tu kita buat beli Lindsay. Kalau tempoh rawatan mungkin kita boleh berkorban, tapi kalau selamanya kita akan mula rasa terbeban. Sebab itulah suka tak suka, rela tak rela, buatlah bisnes ni. Kalau you nak makan benda ni berterusan dengan senang hati. Okey, setakat ni siapa nak tanya apa-apa? Susah ke ni nak bagi makan budak kecil ni? Yang sebelah sini tak susah sangat. Dia tak tahu apa. Dia celik je, dia pun tak kerti menolak. 5 hari tak tahu, minum aja. So sharing tu pelan-pelan lah. Baru tak tersedap. Pelan-pelan kita nampak dia telan bagilah. Sekali habislah. 2-3 sharing ni boleh habis. Cuma kita berulang-ulang. Okey? Siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Boleh tanya. Ini Man, Cik Mazlan. Kalau kita nak dosis yang macam ni memang kos dia inilah yang kita menjadi masalah sikit. Okey, Kak Ina boleh proceed. Ini dah kira dah ni. RM1,970. Ini RM1,160. Okay, tapi kalau kita dah sakit, ini tak sakit tau. RM1,160 ni.
Kadang kita betul-betul nak jaga kita makan macam ni untuk satu tempoh, macam 3 tahun ke, dia tahulah macam mana best tak best badan kita. Okey, sebab ini Lindsay 3 botol dah 270 kali 3. Yang ni 300 setengah. Sebab tu 1000 lebih juga. Macam kali 4 lah. Kalau lah kata overhaul, lagi banyak lah, so you boleh kira. Okay. Masalah kita cuma kos. Tapi kalau you all anggap kos itu sebagai satu masalah, kalau you all tak nak peruntukkan sikit-sikit, jatuh sakit, pergi hospital pun mahal juga. Betul tak? Nak pergi buat operation buang thyroid ke, buang tonsil ke, mahal, ribu juga. Jadi apa salah? Lepas tu kita hilang organ tu pun. Jadi apa salahnya? Kita mula dengan kopi. Mula dengan kopi ni. So kita mula dengan kopi. Buat projek ni. Kalau kita betul-betul buat projek ni, kita dapat 12,280 tak? So kita mula dengan kopi. So istiqomah ajak saja orang. Jumpa kawan ajak. Cuba rasa kopi saya best tak? Kalau best, jom minum kopi ni untuk jaga kesihatan. Macam itulah kita start bercerita. So akhirnya memang kita boleh dapat income yang macam ni. Kalau dapat income yang macam ni, sekadar nak makan yang tadi ni, 1,160 tu, rasanya pejam mata je tak? Nampak? Celah gigi Okey? je. Macam mana? Celah gigi. Celah gigi je kan? So jadi terus buat. Kalau you all bayangkan, 1,160 untuk maintain seorang. Kalau 10 orang, 11,000. Kan? Macam Kak Ina, memang 10 orang lah. Kami 9 orang campur mak. So bibik masuk sekali, 11 orang. Tapi bibik minum kopi apa yang ada dalam, cuma tiap-tiap bulan Kak Ina bagilah juga dia. Bulan ni bagi Lindsay, bulan depan bagi soya, bulan ni bagi fiber. So bagi dia rasa dia ada sendirilah untuk dia makan. So, tapi kalau kita bermula dari kopi, buat. So dari seorang boleh cover. So lepas 10 tahun semua boleh cover lah. Makan dengan mewahnya. Dan dapat duit lebihan lagi, boleh buat macam-macam lagi. So benda ni terbuka untuk semua orang. Lelaki, perempuan, siapa saja. Kan? Dan yang kita perlu untuk buat, dia terbuka kat semua orang layak dapat ni. Dan ramai orang dah dapat pun. Jadi isu tak ada duit nak makan di situ pada Kak Ina bukan isu utama lah. You nak, you mesti. Ini tanya tu. Ina. Mana? Okey, silakan. Siapa nak tanya? Ini tanya cuma nak tahu juga macam mana nak cari side income untuk support kewangan untuk monthly intake. Kak Ina. Sebab yang bertanya tu Aini. Aini anak Pak Cik Zainuddin. Anak siapa? Pak Cik Zainuddin. Oh, Pak Cik Zainuddin yang kat Ampang tu. Okey. Macam mana nak cari side income? Kalau Kak Ina memang inilah projek dia. Okey. Kalau kita bincang projek kopi ni, dia macam ni kan projek ni. Kak Ina hari ni bukan nak cerita ni. Sebab tu Kak Ina tak ada slide dah selepas ni. Kalau kita nak bincang projek kopi ni, maksudnya macam kita minum kopi dulu sekotak dan lepas tu kita rasa kopi ni sangat bagus dan kita nak gana pendapatan, nak jaga kesihatan, kita pun mula share dekat seorang kawan. Okey. Kita mungkin ada satu motivation untuk kita cari duit, nak jaga kesihatan. Kita share lah. Kita buka mulut cerita kat kawan kita. Kawan kita pun okey lah, boleh lah dia minum kopi ni nak jaga kesihatan sebab kita dah share betul-betul kat dia. Jadi kawan kita pun okey, boleh nak minum. Tapi untuk berjaya projek ni, bulan depan kita cerita dekat satu orang kawan lagi, kawan kita ni pun kena cerita tau. Itu kekangannya di situ. Kadang-kadang kawan kita ni dia tak nak pun buka mulut. Jadi kita kena cari orang yang nak. So yang tu anggap pengguna kita. Kita cari lagi orang yang nak, So baru projek ni boleh. Tapi kalau lah kata kawan kita ni kita bagi maklumat yang betul kat dia, yang kita cerita tadi dan kita explain kebaikan dia, mungkin juga dia nak lah one day. Jadi kekangan projek kopi ni maybe orang yang kita cerita tu tak bercerita dekat orang yang lain. So Kak Ina senang je nak tackle benda ni. Nak handle masalah orang lain tak nak tu. Kita tanya diri kita nak tak? Kalau kita nak, kita carilah seramai mana orang nak. Kak Ina start dulu dengan letak sendiri target nak cari 100 orang. Direct line. Jadi you check, you ada 1 orang tak? Kalau tak ada, terus usaha jadikan 100 orang direct line. Okay. Bila nak cari 100 orang direct line tu, kita yang nak.
tak payah melibatkan siapa-siapa. Tak ada halangan dari segi orang lain. Tak ada orang nak buat lah, tak ada orang nak ikut lah. Betul tak? Tak ada halangan tu. Faham tak Nizam? Masuk Kak Ina. Faham Kak Ina. Faham. Kan? Sebabnya orang komplain dengan Kak Ina, kalau dah cerita dah tapi dia tak berkembang. Kan? Kita tak payah fikir dia. Kita fikir kita. Kalau kita nak, okey dia tu dah kira satu. Sampailah kita dapat 100 orang. Kita targetlah setahun ke 2 tahun ke. Bukan maksudnya kena buat sampai dalam 1 bulan tu dapat 100 orang. No. So maybe bulan katalah sekarang ni bulan 6. Okey bulan ataupun lebih kurang macam ni lah. Kalau you nak dapat 100 orang dalam masa 2 tahun. Sebulan kita kata 5 orang lah. Setahun 50. Mungkin ada bulan yang dapat 4. Kan? Setahun 50. Okey, so jadi 2 tahun dapatlah 100. Jadi dalam masa 2 tahun tu, mesti yang 100 orang ni akan ada yang sedap juga lah kopi ni. Mulalah cerita kat kakak dia, mula cerita Dina. Maybe dia boleh dapat 10 orang. Surrounding adik-beradik dia je. Sebab Kak Ina ada line yang tak ada yang buat bisnes pun. Tapi pengguna yang boleh jana sampai 30,000 point. Paling kurang 15,000, 13,000 tu dapatlah tiap bulan. Line yang tak ada orang buat bisnes dalam dia. Semuanya pengguna. Itu line adik-beradik je tau, adik-beradik belah baru. Dia 8 beradik pergi dekat, contohnya kakak dia ada anak. Anak dia dah ada 6. Anak ni dah kahwin-kahwin semua dah. Dah ada kata apa, besan dia kan. So dia pun makan. Jadi kau nak belilah sekali. Sampai boleh jana piwi yang macam tu. Nampak tak? Jadi bila orang tak nak tak apa. Kita cari 100 orang tu. Kita 100 orang tu kalau setiap seorang tu jadi 10 orang, maknanya 1,000 tau. Kan? Maknanya 1,000. Dan setiap orang tu guna kopi je. Sehari 2 cawan. You bayangkan macam tu. Sehari 2 cawan. Tambah PKP ni, Kak Ina tengok rumah Kak Ina pagi buka sekotak, petang tengah hari kedua tu air dah habis, buka lagi sekotak. Pagi malam air dah habis, sehari 2 kotak. Semua ada. Dekat kayangan tu, anak Kak Ina kat atas tu turun, bawa naik kopi. Buat apa tak tahu lah, lagi turun seorang, bawa naik kopi. Orang lain pun sama lah Kak Ina rasa, pakat duduk dalam rumah kan. Kejap-kejap pergi dapur buat kopi. Okey, jadi kalau sehari 2 cawan tu, alah mesti bini boleh habis punya. Jadi kalau sehari 2 cawan, setiap orang kena 3 kotak. 3 kotak itu kalau seorang, kalau suami isteri 6 kotak tau. Dan kita kata seorang tu seorang lah. Jadi kalau seorang 3 kotak, 78 poin. Kalau 1,000 orang, 78,000 poin. Memang kalau buat IRO pula, satu hari bulan dah 20,000 lebih income kita. Itu cara dia. Cuma kita tak boleh lah macam nak cepat-cepat. Kita bina network ni terus, bina satu-satu dan kita jaga, kita fahamkan orang yang nak tu kita explain. Akhirnya memang pengguna-pengguna kita yang lama tu terus guna, kita cari orang yang baru, jadi network kita terus berkembang dan repeat order tu terus berlaku. Contohnya macam PKP ni kita tak keluar jumpa orang pun. Tapi order jalan juga. Kak Ina hari ni dah tadi tengok point dan nak masuk double diamond point dia. Nampak tak? Dah nak masuk double diamond. Dah tadi 8 line dah dapat dah tadi. Jadi sampai hujung bulan bolehlah pergi triple atau gold diamond. So dapatlah income dia kan. So kita tengok. Jadi repeat order tu sangat powerful. Faham tak ini? Atau yang lain-lain? Apa yang kita cuba gambarkan projek kopi satu-satu ni. Kalau kita betul-betul nak jadikan benda ni mengharapkan orang lain pun bergerak, kadang-kadang tu tak jadilah. Tapi kalau rezeki kita bagus, so boleh jadi juga. So kita jumpa orang yang nak, dia jalan. Macam tu. Tapi kita usahalah apa yang boleh. Okay, so jadi semua kita mempunyai peluang yang sama. So bila kita dah dapat income daripada kopi, kita boleh lamakan living. Okay? Itu saja dari Kak Ina. Harap you all jelas matlamat kita hari ini nak faham. Kalau nak faham thyroid tu sebenarnya samalah benda lain pun.
Cuma nanti kita akan prepare dosis Irsyad untuk bagi dekat you all tengok macam mana Irsyad makan dan bagaimana result dia. Untuk kes-kes thyroid yang you all nak jadi. Dan mungkin kita boleh ambil testimoni dari Didi Noliza untuk bagi dekat Ida. Bagaimana dia handle. Dia dah buang thyroid dia. Tak ada ubat lagi dah sekarang. Adakah dia ada simptom-simptom yang macam Ida ada tu. Kita boleh dapatkan untuk you. Okay, that's all. So, serah balikkan Nizam. Okay, terima kasih Kak Ina atas penerangan yang sangat detail dan saya rasa semua orang faham sebab tengok macam tak ada soalan, so saya assume semua faham lah. Betul tak? Jenah, ada soalan Jenah? Oh, Jenah pemalu. Okey, tak apa. Nanti kita boleh cakap kat belakang lah. Cik Mazlan ni siapa sebenarnya? Cik Mazlan? Ada siapa-siapa kenal tak Cik Mazlan? Selalu kita tengok ada Mazlan. Dengan Muhammad Alius. Siapa ya? Tak kenal. 11 orang pun you tak boleh kenal ya Nizam. Tak ada, mungkin saya ingatkan mungkin daripada grup Kaina kan. Mungkin ataupun dalam kami. Dalam tak pernah. Kaina tak invite siapa-siapa. So Oh, you ya find ke? out siapa. You find out siapa untuk kita guide dia orang. Mungkin saya punya customer dia bawa siapa-siapa kan. Kaina tak invite siapa-siapa. Sebab ini Kaina memang khusus untuk grup Nizam lah. Man Banting ada soalan. Katanya nak buat kopi CEO. Plan kopi CEO. Tu macam mana Man? Dah cuba, ada problem ke? Ada bantahan? Bolehlah kita share apa bentuk bantahan tu. Kalau nak bantah sekarang pun boleh bantah. Boleh discuss kat sini. Kalau ada apa-apa soalan kan, kita boleh tanya direct dengan Kak Ina terus. Selalu kita cerita pasal Kak Ina. Sekarang kita dah jumpa Kak Ina ni, direct boleh bertanya dengan dia kalau ada apa-apa soalan yang berbangkit. Sebab kalau you nak tanya Kak Ina berbaloi tak buat ni, memang sangat-sangat berbaloi. Buatlah. Kak, apa dia tanya, Kak, kalau orang tu ada kekangan bajet, boleh ke kita fokus untuk detox? Tak habis bajet. Detox first Lindsay, mana tengok? Ni Dila punya soalan. Kalau orang tu Ah, kekangan bajet, boleh kita fokus untuk detox. First, Lindsay dan Lacto. Boleh. Jawapan dia boleh. Cuma result dia tak samalah. Kita kena terus je guna. So kita boleh review lah sebab setiap orang ni berbeza lah. Boleh. Kalau itu kemampuan dia. Okey. Nah, Ya. ini wakilkan Aini lah sebab dia ada bertanya soalan. Problem dia kan dia daripada dia duduk kat Brunei kan. Ya. Jadi sangat susah untuk nak mendapatkan stok. Ialah masalah jauh tu kan. Lepas tu macam mana sebenarnya macam untuk memudahkan dia dan orang-orang Brunei lah contohnya bila Aini nak berkongsi dengan orang Brunei. So macam mana nak memudahkan? Untuk sekarang ni memang kita kena usahakan dululah sampai ada balik network kat sana, then baru kita boleh on balik Shonghu kat sana. Jadi Kak Ina pun boleh lah, kalau company buka Kak Ina boleh discuss balik lah dengan dia orang. Maksudnya dia orang bagi peluang lagi sekali tak untuk buka kat sana. Sebabnya bila tak ada orang nak operate kat sana, jadi biasalah tutup lah macam tu. Jadi kalau contohnya macam dekat kalau macam dekat Myanmar, negara dia yang tak benar kan, tapi tim yang operate kat sana masih ada. So dia orang guna secara manual yang bawah Patrick kan. Company boleh tolong uruskan bila network tu dah besar. So jadi sekarang ni peringkat mula ni kita kena usahakan sendirilah untuk post kopi berapa banyak. Maybe kita boleh daftar yang mana dia ada orang Malaysia macam Aini, kita boleh daftarkan dulu. Kalau orang Brunei kita sampai dia suka Lindsay kita lah. So kita ada rekod customer yang sangat ramai, kita boleh propose lah kat company. Kalau dalam negara kita, kalau di dalam Malaysia ni satu-satu tempat tu untuk kita buka meeting, company kata ada 30 orang. Kita dah boleh buka. Jadi macam Malaysia kenapa di Sarawak dengan Sabah dia dah buka center tu sebab dah ramai sangat kat sana.
Sebab tidak ada 3 tempat je. Sabah dengan Sarawak dah ada HQ kita kat sana. Dia adalah berapa bilangan ahli di negeri tersebut yang sehingga company kena pergi buka kat sana. Sama juga dengan negara lain. Macam Suraya Dangai dia Ani, dia memang Sabah yang dekat-dekat dengan ahli keluarga dia banyak di Filipina lah. Jadi dia sekarang dia kata kebanyakan ahli keluarga dia memang orang bisnes. Jadi dia kata dia akan cuba ramaikan sebanyak mana di Filipina tu, dia kena pergi dululah. Baru kita boleh propose. Kita boleh jadi pencetus lah untuk buka Shonghu di sana. Kak Ina kata kalau bukan kena ada 1,000 bukan dia ada lebih kurang 1,000 lah kalau setakat yang 1,000 ahli. Ahli kan? Untuk kita propose buka kat 1,000. Kak Ina nak tanya yang 1,000 ahli tu maksudnya orang yang guna bawah kita yang mendaftar. Okey, so kalau macam di situasi sekarang ni, Aini saja yang boleh daftar sebab Aini orang Malaysia. Kalau orang-orang Brunei yang mana orang-orang Malaysia duduk di Brunei boleh daftar juga macam Aini. So macam mana depa nak tengok rekod yang Aini betul-betul ada customer yang sangat ramai, PVU lah. Kalau PV Aini sampai dia jadi macam PV 78,000 point PV Diamond, dah tentulah Aini ada satu network yang bagus di sana dan kita boleh propose lah benda ni. Lepas tu nak tanya macam ada tak macam sebab dekat sini masalah utama dia macam nak post produk tu lah ke sini. So macam ada tak macam cara, ada tak company macam bantu untuk post lah dari segi pengeposan sebab kat sini bila sampai kalau kita post guna DHL, bila sampai macam farmasi akan buka, dia akan check, lepas tu kita kena bayar kat custom semua dan lama jugalah masa nak tunggu dia tu. So macam ada tak macam cara lain untuk company bantu untuk memudahkan urusan? Tak ada. Sebenarnya situasi ini berlaku macam orang Myanmar start lah. Diorang nak jimatkan kos, diorang perasan tak Yuli, diorang packing balik di Shonghu dengan buka-buka tu. So kalau Lindsay tu diorang balik, orang-orang Myanmar yang dah faham tu, diorang boleh pack balik Poland dengan Lindsay tu dalam bungkus yang tak ada chop pun. Maknanya dia pack 10 biji bawa kepada customer kat sana. Jadi kalau sampai company nampak punya macam tu punya order bawa balik, barulah company start pergi Ricky nak buka kat sana. Jadi memang dia orang urus sendiri. Sampai ada satu, kita kalau ramai yang dah nak, kita pun boleh bantu Aini. Sebab sampai ada satu syarikat di Jalan Pudu tu yang tempat dia orang beli daripada Shonghu, pergi sana, dia orang buka, dia orang packing, dalam kontainer, hantar balik. Satu syarikat di Jalan Pudu lah, dia orang dah bercerita. Sampai hari ni pun. Sebab dah Myanmar tak buka bisnes jualan langsung kan, so dia orang kena back to asal dulu. Maksudnya dia buka dan repacking tu maksudnya dia buat dalam packing yang maksudnya besar lah kiranya. Contohnya kalau dia orang nak post kopi dalam kotak yang ada sekarang ni mungkin kos lebih tinggi, so dia orang buang kotak. Dia orang ambil kopi tu je masuk dalam plastik. Nanti kena gambar-gambar yang dia orang berlaku lah, dia orang buat dekat HQ macam tu. Jadi sekarang kalau sampai dah jadi macam tu, memang company akan datang tambah dia orang dah pernah buka di Brunei. Okey, faham. Jadi mula-mula ni kita macam dia orang pun charge. Kopi dia orang sangat mahal dibandingkan dengan kita sebab dia orang charge cost tu. Kalau tak salah kita 35, dia orang kat sana jual 45 kot. RM10 kos untuk hantar kopi kat sana. Dia dah include siap-siap. Dia orang nak manage perhantaran tu. Itu mula-mula. Jadi kalau macam sekarang ni apa yang kita cadangkan, Aini try dulu buka market tu, tengok berapa banyak yang nak. So yang kira kita mula sikit-sikit, nampak yang dan ada yang nak buat bisnes juga tu, ada berapa leader, barulah kita tengok sejauh mana dia berkembang. Faham tak Aini? Mula-mula ni kita post biasalah, memang macam tu. Kalau nak jimat kita buka, Aini pun boleh cakap dengan orang, kita buka, kita buang kotak semua. Yelah sebab saya fikirkan buka sebab kalau dia orang nampak banyak sangat kotak-kotak kan macam hari tu dia orang fikir kita nak menjual. So macam saya cakap lah, tu pergi ke custom lah, kawan tolong dia cakap ni untuk consume sendiri, untuk ni lah. So kalau boleh buka which is macam lagi bagus lah kan, senang sikit proses kat custom. Kita buka je dulu. Jadi sampailah kita boleh nampak lah dan company pun kalau lah PV ni bertambah dengan ni, kita
memang kita boleh bincang benda ni. Hmm. Sejauh mana company boleh tolong semua kalau kita nampak progress you dah jadi senior, dah jadi special, company tolong punya lah. Okay. Okay, buat dulu. Mula dulu tengok macam mana progress dia. Faham. Okay. Saya nak bagi cadangan lah. Kalau Aini nak recruit macam nak sponsor downline, boleh buat Zoom meeting. Ataupun kalau ada kawan-kawan dekat Malaysia pun boleh. Kita boleh tolong Aini, boleh tolong. Kalau kat Malaysia kami boleh tolong. Aini boleh tolong arrangekanlah meeting, jumpakan kita orang. So kita orang presentation kat dia orang. Macam tu lah. Macam tu yang selama ni kita buat pun. So mula-mula kita kenalkan diorang, bagi diorang rasa dulu kan, baru bila diorang tertarik baru kita ni kan. Itu step dia kan. Kadang-kadang tu kan ini bila kita minum kopi ni kita rasa bagus, kita rasa betul. Saya tak langsung kadang-kadang bila kita bercakap dengan kawan kita tercakap. Kawan pun tanya, kau minum kopi apa? Kita pun tunjuk kopi ni. Dia pun nak rasa lah. Kadang-kadang situasi macam tu pun boleh berlaku. Kita share, kita cerita. Kak Ida selalu kata cara dia cuba tell the Shanghu story. Shanghu story tu cerita Shanghu kita masing-masing. Kan? Kita cerita macam tu. So, tapi ada setengah tu kita pun tahu, kau suka kopi tak? Nak rasa tak kopi? So kita post lah 2-3 paket kat dia. So kita follow up. Macam tu. Ini alang-alang yang pasal nak tanya pasal lactoberry ke apa, boleh tanya dengan Kak Ina. Boleh pasal tanya. Lactoberry punya apa-apa je lah nak ditanya tu. Apa yang nak tanya lupa dah. Tak nampak je Kak Ina semua dah faham soalan tak ada dah. Kalau diorang ni kan Kak Ina, kadang-kadang diorang ni takut sangat dengan probiotik yang banyak dalam lactoberry tu. Diorang takut nak makan dengan banyaknya. Jadi mungkin kalau Judy memang tak takut lah, tapi mungkin Kak Ina boleh share dekat situ. Keperluan untuk makan probiotik dengan banyak itu ni kita kan. Sebab dalam gas usus kita pun perlu lebih kurang 100 trilion kan. 100 trilion baru kita condition kita bagus. So sekarang kita pasti tak yang dalam badan kita tu kandungan probiotik tu cukup. Kalau tak cukup memang kita tambah gila-gila lah mula-mula ni. Macam mana kita nak tahu cukup? Digestive system kita dah tip top, bagus. Orang kata buang air besar pun dah puas. Tu maksudnya dah cukup lah. Lagi tak cukup, makanlah botol pun. Ada orang makan sampai 5 kotak satu hari. Kak Ina sekarang ni ada satu kes memang tengah makan 2 kotak satu hari. Memang dia kata improve sangat-sangat dari segi inflammation. Panas yang sangat-sangat dia rasa tu, itu memang kurang dengan banyaknya. Bila dia makan 2 kotak lactoberry satu hari. So dia punya healing, dia punya panas tu bermula sebelum puasa lagi. Dia dah tak selesa dengan rasa gatal-gatal satu badan, sampai melecik-lecik, keluar panas, merah. So kira semalam dia datang rumah Kak Ina, dia tunjuk gambar, dah sangat-sangat improve. Dah tak panas dah. Kalau kita pegang badan dia pun dah tak panas. Dia pun mengaku bila dia makan 2 kotak lactoberry satu hari tu, perkara yang dia nampak improve sangat tu, panas dia sangat kurang dah, dan inflammation dia pun sangat kurang. Gatal-gatal, bengkak-bengkak tu dah banyak improve. Jadi sebenarnya probiotik ni sangat penting dalam orang kata membuang panas jugalah dalam badan kita ni. Lagi satu kepentingan sebab kita kata kepentingan nombor 1 dalam gas usus kita ni ada 4 perkara kan. Yang paling yang orang tak tahu tu adalah lactoberry. Jadi kita tak pernah care pun sebelum ni. Jadi mana tahu dah cukup kan. Jadi nak tahu, cuba. Jangan takut nak makan sekotak ke 2 kotak ke satu hari. Cubalah mula buat 10, rasa apa tak ada rasa apa pun. Buatlah 20 pula sebulan, buatlah sekotak pula, then you know. Dia pokok pangkal ni kena cuba. Dia pokok pangkal ni memang kena cuba. Kena cuba, betul. Aina, satu lagi kan, macam mana sekalipun orang tetap takut rasa lactoberry tu manis. Lepas tu, okey, Yudi dah terangkan tapi dia nak Kak Ina juga terangkan sekali.
Dia tak tahu kenapa orang takut sangat dengan rasa manis blackberry. So yang rasa manis dalam blackberry itu adalah Semak. apa? Asam ya. Itu cuba you Google kat internet apa benda tu. Itu sebenarnya gula yang tidak memberi kesan langsung kepada kencing manis tau. Jadi orang kencing manis pun makan benda ni okey sebab dia tidak langsung memberi kesan gula dalam darah kita. Sebab asam ni adalah rasa manis daripada beris-beris tu secara semula jadi. Okey, jadi kat mana kita nak takut? Orang kata okey, kita kena elak gula sebab gula ni yang penyebab kepada masalah kesihatan. Tanyalah gula tu gula apa? Manis gula tu gula apa? Yang suruh elak tu. Gula di pasaran, gula sintetik pun ada tau. Asam mak kita bukan gula sintetik. Jadi kalau you takut gula tu, maksudnya kalau you makan makan apa tembikai manis-manis tu, tak nak lah. Tu isomak lah tu. Sebab dia manis dari buah-buahan tu. Nama dia isomak. Jadi kenapa nak takut manis? Fiber kan Kak Ina sebenarnya. Ya. Prebiotik untuk probiotik tu. Makanan kepada makanan. Kita letak berries tu dia adalah makanan kepada probiotik tadi. Sebab probiotik kita ni hidup. Cuma dia berada dalam lapisan-lapisan makanan dia tu. Jadi berries-berries tu yang balut dia. Itu teknologi yang kita pakai. So kita buat banyak lapisan. Jadi bila kita makan lactoberi yang kecil-kecil tu, bila masuk dalam badan kita dia sebab tu kalau dalam mulut kita suruh isap supaya dia pecah dalam mulut. Jadi probiotik tu keluarlah dalam mulut ni. Jadi dia bolehlah rawat mulut kita. Kalau kita telan terus dia masuk dalam perut, memang dia fokus kat perut lah. So dia kena keluar daripada berries tu. Yang jadi makanan dia. Yang kita rasa manis tu yang duk balut probiotik tu lah. Jadi tak perlu takut. Kalau rasa takut, baca isomak tu apa. Fahamkan betul-betul. Ada tak yang sintetik ke whatever macam tu.